Assalamualaikum. Dan selamat sejahtera, saya Emeline Sinda Selumin A143789. Dan saya Nur Safiawi binti Nazri A143806. Okey, baiklah. Kami akan membuat ulasan berkaitan dengan video aktiviti 3 iaitu penyelesaian masalah secara kreatif. Sebelum tu kita lihat apakah itu pemikiran secara kreatif. Okey, pemikiran kreatif lebih kepada kemampuan untuk menghasilkan idea-idea baru dan tanggapan baru. Idea yang dihasilkan itu bukanlah seperti idea biasa yang ada sekarang. Malah kadang-kadang kelihatan agak gila-gila dan tidak logik. Idea bagi orang yang berfikiran kreatif ada kalanya kelihatan pelik bagi orang yang berfikiran biasa. Okey, orang yang pemikirannya kreatif mengutamakan cara lain untuk melihat sesuatu perkara atau permasalahan. Bagi mereka, semakin banyak sudut pandangan yang digunakan, maka semakin baik. Orang yang kreatif mindanya sentiasa memikirkan sesuatu yang lain daripada yang orang lain fikirkan. Pendek kata, kemampuan mereka adalah lebih daripada orang lain. Okey, selain itu, berfikir secara kreatif akan menuntut kita sentiasa mencari cara untuk menggantikan penyelesaian yang sedang digunakan. Dalam proses mencari cara baru ini, pendukung pemikiran seboleh-bolehnya penyokong pemikiran kreatif tidak cepat berpuas hati dengan hanya satu jawapan sahaja. Kalau boleh, mencari pelbagai idea. Okey, pemikiran ini berusaha supaya berfikir sebaik mendapat idea pertama. Sebaliknya, terus berfikir dan terus berfikir kerana mungkin idea-idea yang seterusnya akan lebih baik daripada idea yang pertama tadi. Okey, idea-idea yang disumbangkan akan diperbincangkan kesemuanya. Seterusnya, pemikiran kreatif melihat idea yang baik tidak perlu kelihatan logik pada awalnya. Maksudnya untuk membuat sesuatu idea yang baik, tidak semestinya sesuatu idea yang pada mulanya kelihatan logik. Pemikiran kreatif gemar melihat secara logik songsang. Ciri utama orang-orang kreatif ialah mereka memiliki autonomi intelektual yang tinggi. Mereka juga membuat keputusan berdasarkan pendapat mereka sendiri dan tidak suka terikut-ikut dengan pendapat orang ramai. Mereka juga tidak mahu mengalah pada tekanan masyarakat. Dalam arti kata lain, mereka tidak memiliki mentaliti apa orang lain kata. Selain itu, antara ciri-ciri individu yang kreatif ialah tidak suka dikongkong, bersikap terbuka, dan yang paling penting ialah berjiwa radikal, berani mencuba perkara-perkara yang baru dan tidak mudah untuk mencuba sesuatu yang baru. Tidak mudah gentar untuk mencuba sesuatu yang baru. Okey, antara penyelesaian masalah secara kreatif adalah seperti yang berikut. Okay, yang pertama iaitu tidak bersifat kritikal seperti kaedah logik di mana cara berfikirannya dikawal oleh penilaian yang betul, salah, kuat atau lemah, serta benar atau salah. Sebaliknya, lebih suka menunda penilaian kerana yang lebih penting ialah untuk menjana idea-idea baru tanpa mempedulikan sama ada itu betul ataupun salah. Okey, dan yang kedua ialah tidak bersifat analitik seperti kaedah saintifik yang cuba memahami sesuatu masalah sedalam-dalamnya melalui fakta dan maklumat untuk menemui sesuatu kebenaran. Kaedah kreatif dalam menyelesaikan sesuatu masalah bukannya menganalisis punca-punca, sebaliknya mereka cuba untuk mencipta penyelesaian yang dianggap lebih membawa keuntungan. Okay. Cara berfikir seperti ini disebut berfikir paralel atau selari, di mana kita mengemukakan idea-idea kreatif secara bebas tanpa berkonflik antara sesamanya. Penyelesaian yang diambil boleh ditulis dalam bentuk
peta minda di mana akan membuat ataupun menyenaraikan sebanyak mungkin idea-idea yang ada dan memilih idea penyelesaian masalah yang terbaik berdasarkan kepada apa yang disenaraikan sebelum ini. Okey, yang ketiga iaitu ia tidak bersifat vertikal atau sehala seperti kaedah saintifik yang hanya berfikir menurut logik sebab dan akibat sahaja. Kaedah kreatif sebaliknya bersifat generatif dan inovatif untuk menerbitkan perubahan demi perubahan itu sendiri. Okey, logik sebab dan akibat dengan sifat anti logik ialah ia bebas menerbitkan sebarang idea yang gila-gila melompat secara songsang asalkan ia dapat membawa perubahan untuk keuntungan. Matlamat pemikiran kreatif ialah meruntuhkan tembok-tembok yang membelenggu kemajuan berfikir sebelum ini. Kebekuan fungsi atau function fatness atau kebekuan mental set yang menghalang seseorang melihat daripada sudut-sudut yang baru dan pemikirannya. Okey, selain itu selain kaedah itu kita ada kaedah lain dalam dari segi penyelesaian masalah secara kreatif, iaitu di mana kita akan menganalisiskan sebab dan akibat sesuatu permasalahan itu timbul. Contohnya, sesuatu masalah pastinya mempunyai sebab mengapa ia berlaku dan pastinya ia akan meninggalkan kesan dan akibat. Daripada sebab dan akibat yang terjadi, sesuatu permasalahan yang terbaik kita boleh ambil. Contohnya, menyenaraikan sebanyak mungkin sebab permasalahan itu timbul dan selepas itu macam kita mencari akibat akan masalah tersebut dan seterusnya mendapatkan cara penyelesaian yang terbaik. Okey, antara langkah-langkahnya, pertama sekali perlulah mengenal pasti masalah. Selepas mengenal pasti masalah, selepas menyenaraikan sebanyak mungkin masalah, seterusnya kita perlu mengenal pasti punca utama. Kita kena mengkelaskan punca utama. Punca utama mungkin sahaja dia berbeza-beza ataupun mungkin lebih daripada 4 ataupun kurang. Okay, selepas kita mengenal pasti punca utama, kita perlulah membuat peta minda untuk menyenaraikan semua kemungkinan punca yang kita jumpa. Okay. Dalam membuat peta minda, kita perlulah ingat dan mengambil petunjuk yang ada pada sekeliling kita. Selain itu, sekiranya masalah tersebut melibatkan suatu organisasi ataupun sesuatu kumpulan, kita perlulah mendapatkan ataupun mengambil kira pendapat-pendapat yang diberikan oleh semua pihak ataupun orang lain. Dan selepas peta minda tersebut dibuat, daripada senarai masalah dan punca utama yang kita pilih, kita perlulah mengambil ataupun menyenaraikan penyelesaian yang terbaik, di mana kita memilih penyelesaian yang terbaik berdasarkan sesuatu cadangan dalam grup ataupun yang dibuat dalam peta minda tersebut secara berkumpulan. Selepas kita memilih cara penyelesaian yang terbaik, barulah kita membuat pengkelasan masalah tersebut. Contohnya, kita menyusun apa yang paling utama dan yang seterusnya. Okey, yang seterusnya ialah mengesahkan sebab. Contohnya, kita hendak pastikan sama ada sebab-sebab yang dipilih itu adalah betul-betul penyebab utama. Okey, dalam kata lain, kita mestilah menguji sama ada sebab dan akibat sesuatu itu berlaku. Sama ada ia betul ataupun tidak.
mengikut keutamaan. Seterusnya, memperbaiki mana-mana yang kurang sesuai mengikut keutamaan dalam sesuatu kumpulan. Okey, yang seterusnya, mengambil cara penyelesaian yang terbaik setelah mengenal pasti sebab dan akibat sesuatu masalah itu berlaku. Okey, kesimpulannya, kreativiti dalam aktiviti ataupun kreativiti dalam sesuatu penyelesaian amat penting disebabkan kreativiti dalam aktiviti mental adalah sangat kompleks tetapi sangat penting kepada kehidupan manusia. Bagi yang memiliki kemahiran berfikir secara kreatif, seseorang itu perlu mengetahui model dan asas berfikir secara kreatif supaya ia benar-benar dipahami sekaligus seseorang itu dapat memperolehi hasil yang terbaik ataupun hasil yang menarik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Kreativiti adalah disiplin yang perlu dikuasai menerusi pembelajaran dan pengalaman hidup. Dan seseorang itu dapat mengukuhkan lagi peribadi dan personaliti kreatif yang sedia ada ataupun yang sedia dimiliki. Okey, sekian daripada kami. Terima kasih.